أمن إسرائيل. Assalamualaikum, saya Zaim Zamani. Globe Al-Hijrah musim baru episod pertama akan membawakan tajuk Ilhaq dan Hak. Ilhaq atau mengambil secara paksa tanah di tebing barat dan lembah Jordan oleh Israel untuk dijadikan penempatan haram. Ambil tanah milik Palestin macam semudah petik jari. Kalau dah ambil tanah, penduduknya nak pindah mana pula? Itu cerita panjang. Cerita pendeknya, suka-suka je nak ceroboh kedaulatan Palestin. Israel negara haram, tapi belagak dia tuan punya dunia. Bayangkan, peta pembangunan pun dia dah siapkan. Dasar Zionis. Tanah yang nak dirampas atau diilhaq ini melibatkan 30% kawasan tebing barat dan lembah Jordan. Lembah Jordan adalah kawasan pertanian, manakala tebing barat boleh dikatakan tempat pelancongan. Tujuan sebenar Zionis nak rampas tanah Palestin ini lagi adalah untuk membina penempatan haram. Tak cukup-cukup. Sebelum ini kita selalu dengar Israel hantar jentolak untuk ratakan kediaman atau ladang milik Palestin sebab nak bina rumah. Kali ini dia nak bina kawasan perumahan yang lebih besar. Menurut Akhbar Times of Israel, jawatan kuasa yang dilantik Kementerian Pertahanan meluluskan pembinaan hampir 1,300 unit rumah di tebing barat, manakala 400 lagi akan diluluskan kemudian. Memang menjadi sebahagian daripada objektif utama Zionis semasa mereka menubuhkan negara haram Israel pada tahun 1948 untuk memiliki seluruh tebing barat atau yang diberi nama Judea and Samaria oleh Israel. Baik, menurut Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, antara sebab lain Israel nak rampas tebing barat adalah mereka percaya kononnya tanah itu berkat. Bagi penganut Yahudi, tebing barat adalah bumi yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Musa kerana mereka atau the Promised Land. Justru ia harus dirampas dari Palestin. Namun ada Yahudi Ortodoks mengakui tanah itu milik Palestin sepenuhnya. Yang dikatakan sebagai tanah berkat yang boleh kita lihat ini kerana tanah itu tanah yang subur, kita boleh lihat dari sudut tanaman-tanamannya dan sebagainya. Itu yang digambarkan. Bagi masyarakat Yahudi, mereka menyatakan bahawa tanah Palestin itu sebagai tanah yang dijanjikan kepada mereka. Tapi nak berkat bagaimana kalau wujudnya Israel adalah hasil penindasan ke atas Palestin. Dan sebenarnya Israel menduduki tebing barat dalam Perang 6 Hari pada 1967. Langkah yang tidak pernah diiktiraf komuniti antarabangsa. Menurut Undang-Undang Antarabangsa, penempatan itu adalah haram dan menjadi penghalang utama ke arah pendamaian kerana ia dibina di tanah yang menjadi sebahagian daripada negara Palestin. Rejim Israel juga merampas keseluruhan kawasan Baitul Maqdis itu pada 1980 dan mengisytiharkan sebagai ibu negara kekal. Ilhaq tebing barat dan lembah Jordan boleh dianggap seperti tragedi yang pernah berlaku 71 tahun lalu, iaitu Hari Nakbah. Ibarat deja vu. Maknanya kes ilhaq ini bukan benda baru dilakukan Zionis. Kerja jahat lagi zalim ini memang permainan mereka. Peristiwa Nakbah lambang bagaimana kezaliman dilakukan terhadap Palestin, iaitu kerakusan Zionis merampas tanah milik rakyat Palestin pada 14 Mei 1948 demi mendirikan negara haram untuk bangsa Yahudi, iaitu Israel. Lebih 500 kampung dimusnahkan, penduduk Palestin diusir keluar begitu sahaja dari tanah air sendiri. Perkara yang sama bakal terjadi jika Netanyahu terus berdegil untuk menerima bulat-bulat bisikan syaitan Trump. Kita imbas apa yang berlaku pada 2018. Kesedihan Hari Nakbah ditambah dengan tindakan dan sikap Amerika Syarikat yang secara rasmi mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel. Tindakan dibuat dengan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis bukan sahaja dilihat sebagai sokongan terkuat buat Israel, bahkan ia tindakan membelakangi prinsip kemanusiaan dan dikecam masyarakat antarabangsa. Pun begitu, rakyat Palestin tak bersemangat membela tanah air mereka. Tiada masa untuk bersedih, tetapi mereka terus bangkit mendapatkan pembelaan dunia dan sedang membuat persediaan kepada kemenangan yang pasti akan datang buat mereka.
ثابتين وصامدين في أرضنا. إحنا رافضين أصلا الضم قطعيا، مش رايحين نوافق على هذا الإشي، حتى لو إجباري رايحين نقاوم. أقول لك في السبل الموجودة عندنا. هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شهمه إنهم وهن ووهن. Kita kembali dalam Globe Al-Hijrah. Kalau tanah air dirampas, tak akan nak duduk diam. Kalau Gaza yang memulakan serangan dengan melancarkan roket ke tanah jajahan Israel, memang wajar. Takkan nak tunggu buldozer depan rumah, baru nak bertindak. Sayap Tentera Pergerakan Perjuangan Islam Palestin Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam menegaskan rancangan Israel untuk ilhaq atau ambil alih secara paksa kawasan Palestin sebagai pengisytiharan perang dan akan membuat negara penjajah berkenaan menyesal atau tindakan itu. Jurucakapnya Abu Ubaidah dalam satu kenyataan berkata, musuh sedang bersedia untuk mengumumkan projek rompakan awam terbesar selama beberapa dekad. Katanya Israel akan terasa nak berpatah balik dengan keputusan mengilhakkan tebing barat dan lembah Jordan. Penentangan adalah untuk mengalahkan dan mengusir penjajahan dari setiap inci Palestin yang bersejarah. Tegasnya mereka yang melakukan kejahatan akan menemui pengakhiran awal. Abu Ubaidah turut menambah dalam menghadapi keputusan jenayah dan penjajahan yang dicadangkan, pihaknya tidak akan menghabiskan banyak masa untuk bercakap, tetapi menangani musuh dan mereka yang menyokongnya dengan cara yang jelas. Dan perbuatan buruk Zionis itu telah menyebabkan Fatah dan Hamas berikrar untuk bersatu dalam melancarkan kempen membantah tindakan Israel untuk menaluki wilayah penduduk tebing barat. Pemimpin kanan Fatah Jibril Rajuk berkata pihaknya akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan perpaduan nasional dalam usaha menentang penalukan itu. It's the time now to raise red card for this Israeli government, which is trying to lead the whole world by the nose, rejecting all the voices coming either from Israel, inside Israel, from the Arabs, Muslims, Europe, everybody except Trump and his crazy administration, and to know that here in Palestine still there is a partner, the same voice, the same commitment. Sidang media bersama itu dijayakan susulan mereka sebulat suara menentang rancangan Asia Barat Donald Trump. Terbaru, rejim Israel memusnahkan tanah milik keluarga Palestin di perkampungan Ber-Iqsa. Mereka menggunakan jentolak bagi memusnahkan sebidang tanah milik keluarga Hamayel. Tentera Israel didakwa mengawal pintu masuk ke kampung dan mengambil alih bumbung beberapa kediaman dengan menjadikannya sebagai pos tentera sebelum merobohkan tanah. Zionis turut mengenakan sekatan yang ketat kepada penduduk kampung kerana akses ke Beit Iqsa hanya melalui satu pintu masuk yang dijadikan pusat pemeriksaan ketenteraan Israel. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Israel Karim Navod, hampir 47% daripada tanah yang diambil daripada Palestin kini digunakan untuk perumahan dan pembinaan jalan raya. Laporan itu menyatakan pada mulanya tanah berkenaan dijadikan sebagai infrastruktur ketenteraan, tetapi kemudiannya diserahkan kepada pemaju. تقدم زلزل زلزلة وزلزل زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل. Pelan ilhaq ini kalau mengikut Israel dilaksanakan 1 Julai. Tapi sehingga hari ini tiada sebarang petanda mula projek. Katanya Trump belum bagi lampu hijau kepada Netanyahu. Mari kita berdoa agar pelan rompakan ini tidak terjadi. Sekian Globe Al-Hijrah. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.